Baik, sekarang kita masuk tajuk yang seterusnya ialah Ar-Rahnu. Selepas tajuk Al-Kafalah, tajuk Ar-Rahnu. Ar-Rahnu adalah gadaian. Okey, Ar-Rahnu mempunyai 4 rukun, iaitu Ar-Rahin wal Murtahin. Okey, ini adalah 2 orang yang berangkat. Kalau Al-Kafalah tadi melibatkan 3 pihak. Okey, orang yang bagi hutang, orang yang menjamin dan juga orang yang dijamin, iaitu penghutang. Tetapi kalau Ar-Rahnu, dia hanya melibatkan 2 pihak. Okey. Yang pertama orang yang menggadaikan, yang kedua orang yang menerima gadaian. Okey, kita lihat orang yang memberi gadaian dan menerima gadaian. Apakah syarat dia? Syarat dia ialah yang pertama mestilah mukallaf. Okey. Dia mestilah seorang yang berakal, seorang yang baligh dan juga seorang yang bijak, mukallaf. Yang kedua, ahliyatul bai' wat tabarru'. Okey, dia seorang dia seorang mukallaf yang mampu membuat urusan jual beli dan pertukaran. Okey. Contoh apa? Contoh seorang yang baligh, berakal, tapi seorang yang bodoh contoh. Dia mukallaf tapi dia bukan ahliyatul bai' wat tabarru'. Dan yang terakhir al-ikhtiyar. Al-ikhtiyar dia tidak dipaksa, dia ada pilihan. So kalau nak ingat 3 ni, ingatlah muka ahli ikhtiyar, muka apa? Mukallaf, ahliyatul bai', ikhtiyar. Itu kalau nak ingatlah. Kalau kamu ada cara lain, terpulang. Okey, rukun yang kedua ialah al-marhun. Kamu selalu tertukar antara marhun dan juga marhunun bihi. Okey, marhun ni dia di bawah wazan maf'ul. So kalau isim maf'ul, dia adalah isim yang kena buat, isim yang kena. So kalau ar-rahnu gadai, marhun benda yang digadai. Okey, benda yang digadai. Kereta, rumah, jam dan sebagainya. Okey, yang pertama, apakah syarat untuk marhun? Yang pertama, ma'lumul ain wal qadar. Okey, benda yang digadai tu mestilah maklum. Okey, rahin dan juga murtahin, okey, kena maklum apakah jenis barang yang digadai dan berapakah kadar dia, harga dia. Yang kedua, la yatasara' ilaihil fasad. Tidak mudah rosak. Okey, tidak mudah rosak. Tak bolehlah kita gadai benda-benda yang mudah rosak. Contohnya apa? Buah-buahan, sayur-sayuran. Saya nak gadai burger benjo saya untuk mendapatkan hutang banyak gini-gini. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Okey. Yang ketiga, qabilan lil bai' 'inda hululud dain. Okey, qabilan ni boleh diterima untuk dijual pada waktu penyerahan hutang. Contoh hutang gadai kereta. Okey. Gadai kereta untuk 3 tahun. Macam mana saya cakap ni? Hutang 10,000 selama 3 tahun, gadai kereta. So bila dia dah pinjam hutang 10,000 tu selepas 3 tahun, kena pastikanlah kereta tu masih valid lagi untuk dijual. Okey. Kalau dia tak dapat bayar 10,000 tu dalam masa 3 tahun, maka penerima hutang boleh menjual kereta tadi. Okey. Duit daripada kereta tadi diambil, kalau ada lebih dia bagi balik kepada orang yang gadai tadi. Okey, dan yang keempat, ayyakuna ainan. Ayyakuna ainan, kena pastikan benda yang dihutang tadi mestilah dalam bentuk ain, tak boleh dalam bentuk dain. Okey. Contoh macam ni. Macam mana contoh marhun ni dalam bentuk dain? Contoh ni macam ni. Hanis Hanis pinjam ustaz 10,000. Okey, situasi utama, Hanis pinjam ustaz 10,000. Kemudian ustaz nak pinjam daripada Aisyah 10,000. So ustaz cakap dengan Aisyah, ustaz nak pinjam 10,000. Sebagai gadaian, kamu ustaz gadaikan 10,000 yang Hanis hutang tadi sebagai barang gadaian untuk mendapatkan hutang 10,000 daripada kamu. Nampak? Ustaz gadaikan hutang untuk mendapatkan hutang. Yang tu tak boleh. Dia mesti ayyakuna ainan. Dia mesti benda yang ain. Macam rumah, kereta, jam, benda-benda yang ain lah. Fizikal, ada fizikal. Material. Okey.
Okey. So kalau nak simpulkan, Ustaz buat melekuk. Kenapa melekuk? Mim ma laqa. Melekuk. Mim adalah ma'lum. Okey, ma'lumul ain wal qadar. Lam la yatasara' ilaihi al-fasad. Qaf qabilan lil bai' 'inda hululud dain. Ainan an yakuna ainan. Melekuk. Okey, kemudian kita pergi ke rukun yang ketiga pula. Rukun ketiga, marhunun bihi. Marhunun bihi adalah orang yang memberi hutang. Okey. Orang yang memberi hutang, sorry. Marhunun bihi adalah hutang. Okey. Kita gadaikan untuk mendapatkan hutang. Kita gadaikan sesuatu untuk mendapatkan hutang. So ingat, marhunun bihi adalah ad-dain, hutang. Okey. Hutang ni mestilah dalam lingkungan 4 syarat. Yang pertama, ma'lumul ain wal qadar was sifah. Okey, sama. Kita mestilah tahu, kena maklum. Rahin dan murtahin kena maklum. Ain dan juga qadar dan juga sifat hutang tersebut. Yang kedua, ad-dain laziman lil madin. Okey, hutang tu mestilah diberikan kepada madin. Okey. Kemudian yang ketiga, sabitan wa mawjudan. Hutang tersebut wujud dan sabit. Dan yang terakhir, an yakuna dainan. Yang ni terbalik daripada tadi tu, ainan. Dia tak boleh pula marhunun bihi ni dalam bentuk ain. Dia mesti dalam bentuk dain. Contohnya ialah Miqdad, Ustaz gadaikan kereta Ustaz. Ustaz ambil macam mana Ustaz beli rumah kamu. Okey, Ustaz beli rumah kamu dengan harga 10,000. Ustaz bayar ansur-ansur dalam 3 tahun. Okey. Dan Ustaz gadaikan kereta Ustaz. Kalau Ustaz tak dapat bayar dalam masa 3 tahun rumah kamu tu, okey, maka kereta ni kamu ambil. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia mestilah dalam benda yang marhunun bihi, dia mestilah dalam bentuk dainan. Dia tak boleh dalam bentuk ainan. Okey, ayyakuna dainan. Okey, untuk dia punya kata singkatan dia, okey, kalau kamu nak guna boleh mak lazim maudai. Mak lazim maudai. Mak ma'lum, lazim laziman, maujudan, dainan. Mak lazim maudai. Okey, kemudian yang terakhir as-sighah. As-sighah ialah mestilah takbid. Okey, takbid ni maksudnya barang gadaian tu dia mestilah tidak terikat dengan waktu. So macam mana gadaian ni tidak terikat dengan waktu? Sedangkan adakah seseorang tu bila dia bagi barang gadaian anytime sahaja dia rasa, maksud Ustaz, apa yang dimaksudkan tidak terikat dengan waktu? Sebenarnya ar-rahnu, barang gadaian ni, dia mestilah mengikut waktu hutang. Okey, contohnya kalau Ustaz hutang 10 tahun, maka gadaian yang Ustaz bagi tu dia adalah bertempoh sebanyak 10 tahun. Dia tak boleh kurang ataupun lebih. Contohnya macam ni. Muhammad, Ustaz pinjam kamu 10,000 selama 10 tahun. Dan Ustaz gadaikan kereta Ustaz ni selama 5 tahun. Nampak? Dia hutang 10 tahun tapi dia diikat gadaian dia 5 tahun. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Okey, dalam keadaan ni akad tu tak sah. Dia kalau yang sah ialah kalau dia hutang 10 tahun, maka gadaian dia akan ikut sekali hutang tadi 10 tahun juga. Dia tak boleh berbeza. Itu maksud takbid. Okey, yang kedua ittihadul majlis. Okey, mesti dalam satu majlis. Tanjis, tidak terikat dengan apa-apa, tidak terikat dengan waktu. Okey, macam tadilah. Dan yang terakhir muwafaqatul qabul lil ijab, ada ijab qabul. So kalau nak ingat dia, takbid tak i tan mu, tak ingin tanpa mu. Takbid
ingin ni ittihadul majlis, tan okey, tanpa tan tanjis muwafaqah. Okey, muwafaqatul qabul lil ijab. Okey, itu sahaja untuk ar-rahnu. Kalau ada apa yang kamu tak faham, kamu boleh tanya ustaz.